Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Okey, pada pagi ini cikgu akan bercerita satu cerita kisah teladan. Jadi cikgu harap semua murid akan memberi perhatian semasa cikgu menayangkan slide tentang cerita teladan tersebut. Bagaimana dengan tanya video tadi? Best tak cerita dia? Jadi apa, cikgu nak tanya, apa yang murid-murid dapat daripada tayangan video tadi tentang rusa? Okey, tentang tanduknya. Okey lagi? Bagus. Tentang apa dia? Sikap rusa yang rajin mencari makanan. Okey, daripada cerita tadi ada teladan daripada yang boleh kita ambil daripada sikap rusa tu. Okey. Kemudian minggu lepas cikgu telah berpuisi, membaca sajak. Okey, untuk hari ini cikgu nak bercerita pula. Okey, sebelum bercerita, cikgu nak terangkan beberapa teknik bercerita. Okey, yang pertama BBM. Menggunakan boneka ataupun bahan maujud. Yang kedua, gaya persembahan bercerita mesti menarik. Yang ketiga, intonasi, iaitu suara yang menarik, yang lunak, ada keseimbangan dari segi suara, tegas, suara gembira, suara marah. Okey. Seterusnya, buku ataupun buku tu mesti bergambar, berwarna dan menarik. Seterusnya, bila kita nak bercerita, kita boleh buat pembentasan, sama ada di pentas, di kelas, di dalam dewan, di pondok bacaan dan sebagainya. Okey. Baiklah murid-murid, tadi murid-murid telah mendengar cikgu bercerita tentang tajuk rusa dengan tanduknya. Sekarang cikgu akan edarkan peta bulatan kepada setiap kumpulan yang cikgu dah tetapkan. Jadi cikgu nak awak semua tuliskan beberapa maklumat dalam peta bulatan ni. Contohnya sikap rusa, anggota badan rusa, masa kecemasan, perasaan rusa, apabila tanduknya tersangkut, bagaimanakah sikap rusa apabila dikejar anjing liar. Jadi murid bincang dalam kumpulan dan lengkapkan peta bulatan ini. Ini contoh contoh kumpulan cerdik. Kumpulan cerdik telah membentangkan tadi, jadi ini cikgu jadikan sebagai contoh peta bulatan yang telah dilengkapkan oleh kumpulan Siti dengan kawan-kawannya. Iaitu yang pertama, tanduk yang cantik, betul. Dikejar anjing liar. Kedua, kaki yang kurus. Ketiga, rajin mencari makanan. 4, pantas berlari. Dan 5, melihat bayangnya dalam sungai. Okey. Boleh lagi dilengkapkan, ditulis lagi jika ada yang tertinggal. Begitu, ini panduan kepada kumpulan-kumpulan yang lain Okey. Kumpulan ini saya nak terangkan sikit tentang sumber. Dalam peta IT mesti ada sumber daripada maklumat yang kita dapat. Contohnya sumber daripada guru, sumber daripada kawan, daripada ibu bapa ataupun daripada internet. Okey, tahniah kepada kumpulan 2. Jadi kumpulan 2, 3, 4 dan 5, saya di akhir pengajaran nanti kelas saya akan bagi sedikit cendera hati untuk semua kumpulan. Okey, tahniah. Okey, semua murid beri perhatian kepada petikan cerita rusa dengan tanduknya. Jadi sementara awak membaca, cikgu nak awak mengecam beberapa kata adjektif dalam petikan ni. Okey, cikgu bagi masa 5 minit untuk ahli dalam kumpulan berbincang. Gariskan perkataan-perkataan kata adjektif dalam petikan ni. Berdasarkan keratan petikan yang cikgu dah edarkan setiap kumpulan. Okey, cikgu mahu awak beri kerjasama, masing-masing fikir dan tandakan supaya selepas ini cikgu akan bagi lagi satu peta item, peta alir untuk murid-murid dalam kumpulan lengkapkan Okey, ada beberapa kata adjektif dalam petikan tersebut. Okey, siapa boleh bagi contoh? Okey, bongkak. Okey, bongkak salah satu daripada kata adjektif untuk manusia Edarkan peta alir ni kepada semua kumpulan. Dapat semua? Okey, saya nak setiap kumpulan berbincang, tuliskan
kata adjektif yang terdapat dalam petikan yang cikgu dah edarkan tadi. Ya. Cikgu mahu awak bekerjasama ya. Masing-masing beri perhatian supaya kumpulan kita dapat menghasilkan yang hasil yang terbaik lah ya, masa pembentangan nanti. Okey, semua kumpulan dah siapkan peta aliran tadi? Okey. Cikgu mahu awak lengkapkan sehingga akhir kelas kita ya. Okey, seterusnya cikgu nak awak cuba fikirkan ya, daripada cerita rusa dengan tanduk tadi, apakah yang murid-murid dapat teladan ataupun pengejaran daripada cerita tersebut. Berikan alasan. Contohnya, apa contoh sikap rusa yang dapat kita kesan? Bongkak kan? Okey, apa hasil sikap bongkak kalau kita amalkan dalam di kalangan kawan-kawan dalam kelas? Kita tidak disukai. Kita akan dipulaukan, kan? Kawan-kawan tak mau berkawan dengan kita. Jadi, rumusannya, justifikasi kenapa kita tidak boleh bersikap sombong, supaya kita ramai kawan, kita disukai oleh guru-guru, disukai oleh kawan-kawan, kan? Jadi kesimpulannya, kita janganlah bersikap sombong dengan kawan-kawan, kerana jadi cerita tadi yang murid bagi tahu kat cikgu, iaitu setiap anggota dalam badan kita yang dianugerahkan oleh Allah, semuanya mempunyai kebaikan dan fungsi dia masing-masing. Betul tak? Okey, contohnya tangan, fungsi untuk apa? Menulis. Okey, kaki, fungsi untuk berjalan. Macam mulut, bercakap. Semua ada fungsi masing-masing. Jadi, cikgu mahu murid-murid selepas ini jadikan cerita rusa dengan tanduk ni sebagai pengejaran dalam kehidupan kita seharian ya. Okey, kita akan bertemu lagi minggu depan dengan cerita yang lain ya. Sekian, terima kasih.